الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama, wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hujan yang turun ini kita berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'a. Kita pohon kepada Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan yang membawa manfaat kepada kita, dan bukannya hujan yang mendatangkan kemudaratan ataupun kerosakan, kebinasaan kepada harta benda ataupun nyawa. Sidang hadirin mukminin, pada malam ni kita sambung pengajian kitab Ad-Da' wad-Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab yang menceritakan tentang pelbagai jenis penyakit hati yang membahayakan dan apakah resepi rawatan ataupun pengubatannya. Tahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Malam ni pada muka surat yang ke-38. Muka surat 38, terkadang dengan menyebutkan maf'ul li ajlih. Ada? Jumpa kan? Terkadang dengan menyebutkan maf'ul li ajlih secara zahir maupun tersembunyi. Baik, apa dia maf'ul li ajlih? Tuan-tuan tengok pada nota kaki di bawah itu, dia kata objek kalimat yang berfungsi menunjukkan alasan yang tertentu. Itu yang dimaksudkan dengan maf'ul li ajlihi. Bagi siapa yang belajar bahasa Arab, maf'ul li ajlihi ini juga dipanggil sebagai maf'ul min ajlihi. Maf'ul li ajlihi ataupun maf'ul min ajlihi. Baik, apa dia yang dimaksudkan dengan maf'ul li ajlihi ataupun maf'ul min ajlihi? Ni kita cerita sikit bahasa Arab lah. Baik, maf'ul li ajlihi ataupun maf'ul min ajlihi, maksud dia ialah isim yang i'rab dia mansub. Tujuan dia sebut itu sebagai penjelasan. Itu sebagai, dia disebutkan sebagai penjelasan. Sebabnya terjadi sesuatu pekerjaan. Pasal apa terjadinya sesuatu pekerjaan, maka itu penjelasan dia. Itu yang dimaksudkan dengan maf'ul li ajlihi ataupun maf'ul min ajlihi. Baik, fungsi dia apa?
fungsi dia untuk bagi penjelasan, penerangan kepada kita sebab apa dibuat sesuatu pekerjaan, pasal apa satu-satu benda tu dibuat. Maka penjelasan itulah kan yang fungsi dia untuk memberi penjelasan. Maka itu yang dipanggil sebagai maf'ul min ajlihi ataupun maf'ul li ajlihi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita buat sesuatu benda, kita buat sesuatu perkara, mesti ada sebab. Kita buat satu benda tu mesti ada sebab. Mustahil satu orang tu dia buat benda tu tanpa ada sebab. Dia mesti ada sebab. Kan? Pasal apa kita buat bumbung bentuk V, kan? Pasal apa longkang parit tu dia kena ada hak tinggi, ujung tu lebih rendah. Setiap pekerjaan tu yang kita buat tu dia ada sebab. Pasal apa setengah-setengah bangunan bumbung dia guna bahan-bahan yang tertentu. Kenapa setengah-setengah rumah di setengah negara kan dinding dia ada ruang di tengah rongga. Jadi orang yang buat benda-benda macam ni dia buat tu dia ada sebab. Jadi setiap pekerjaan yang dibuat oleh manusia tu dia ada sebab. Dia bukannya dibuat tanpa ada sebab. Maka itu dipanggil sebagai maf'ul li ajlihi ataupun maf'ul min ajlihi. Baik. Jadi itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Maka dia pun bagi contoh kepada kita. Bila dia kata maf'ul li ajlihi ataupun maf'ul min ajlihi, maka Imam Ibn Qayyim dia bawa kepada kita beberapa contoh yang ada dalam Quran. Contoh yang pertama dia bawa kepada kita surah Baqarah ayat 282. Surah Baqarah ayat 282 ni tuan-tuan, dalam kitab tuan-tuan tu pendek ya. Pendek ya. Tapi ayat 282 ni adalah ayat yang paling panjang dalam Quran. Ayat yang paling panjang dalam Quran. Dalam kitab kita ni hanya disebut ayat 282 itu dengan farajulun wamra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau tak ada dua orang lelaki, ni cerita pasal saksi kan, jikalau tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan daripada saksi yang kamu redai, supaya jikalau seorang yang terlupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Ini contoh yang dipanggil sebagai maf'ul li ajlihi ataupun maf'ul min ajlihi. Ada sebab kenapa dua orang perempuan, bila tak ada dua-dua lelaki, ganti hak seorang lelaki yang tak ada tu dengan dua perempuan, maka dia ada sebab kan. Jadi penjelasan dia, ada penjelasan dia tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan buka tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan ayat 282 ini, saya tak akan baca semua ayat ni sebab dia panjang kan. Ayat ni sangat panjang. Dia ayat yang paling panjang yang ada dalam Quran. Baik. Apa kata Imam Ibn Katsir berkenaan dengan ayat ni? Dia kata ayat 282 ni ayat yang paling panjang dalam Quran. Siapa yang kata? Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Apa yang spesialnya, apa yang istimewanya ayat ini, surah Baqarah ayat 282, sehingga dia menjadi ayat yang paling panjang? Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, tuan-tuan boleh tengok start daripada awal tu. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Lepas tu faktubuh. Allah Ta'ala kata permulaan ayat tu, iaitu wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, kamu terlibat dengan muamalah, transaction, kita ada buat transaksi,
tidak secara tunai, secara hutang, bidainin, dengan cara berhutang untuk waktu yang ditentukan, maka Allah Ta'ala kata apa? Iaitu faktubuh, tulis. Allah Ta'ala suruh tulis. Baik, cerita ni cerita pasal hutang. Kita buat pinjaman, tiba-tiba Allah Ta'ala suruh tulis. Kenapa transaksi seperti ini menjadikan ayat yang bercerita tentang transaksi ini menjadi ayat yang paling panjang? Apakah para ulama membahaskan dan membincangkan tentang kenapa panjangnya ayat ni? Apa uniknya dengan ayat ini? Baik, kita tengok apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata telah berkata Imam Abu Ja'far Ibn Jarir. Kita mengaji tafsir Ibn Jarir ini kita akan jumpa. Kita mesti selalu jumpa nama Ibn Jarir, nama Atha bin Abi Rabah, kan banyaklah, Ad-Dhahhak dan sebagainya. Antara nama yang kita selalu jumpa Ibn Jarir, Imam Ibn Jarir, Imam Abu Ja'far Ibn Jarir. Jadi Imam Ibn Katsir telah berkata Imam Abu Ja'far Ibn Jarir. Dia kata apa? Telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahab, telah menceritakan kepada aku Yunus daripada Ibn Shihab, yang telah menceritakan kepada aku Sayyid Ibn Musayyab, telah sampai kepadanya bahawa ayat Al-Quran yang menceritakan peristiwa yang terjadi di Arash. Ini cerita dia, benda yang berlaku di Arash. Ada peristiwa yang berlaku di Arash. Apa dia? Iaitu berkenaan dengan ayat berkaitan dengan hutang piutang. Maknanya hutang piutang ni satu benda yang kita tak boleh pandang remeh. Orang kita, tuan-tuan, walaupun bukan semua, tapi dah jadi biasa. Bila hutang, pinjam duit dengan orang, niat dia memang tak mau bayar. Ini masalah. Kalau benda ni berlaku di kalangan orang yang tidak datang masjid, kita kata orang tu dia tak reti agama. Kalau orang tu yang suka pinjam duit, dia tak mau bayar sebab dia jenis tak mau datang kuliah, kita boleh kata sebab dia tak mengaji. Tapi masalah dia, tuan-tuan, yang duk buat kerja-kerja lagu ni bukan semualah, tapi sebahagiannya juga melibatkan orang yang datang masjid, yang semayang, yang ikut kuliah. Ustaz pun ada terlibat, AJK masjid pun ada terlibat. Siapa yang ikut kuliah, saya pernah cerita benda ni, tuan-tuan. Dulu-dulu mula-mula saya datang Penang, ada satu ustaz ni memang terkenal. Sekarang tak ada dah dekat Penang. Memang terkenal. Saya pergi, saya duk follow kuliah dia. Saya mula-mula datang Penang, umur saya 25 tahun masa tu, tuan-tuan. Tahun 96. Kuliah ada ramai orang. Kadang-kadang satu bas datang. Anak murid dia suka ikut dia. Saya kata, apa special dia ni? Tak apalah, kita duk dengar dia duk kuliah apa semua. Tapi adalah dia punya special dia, tuan-tuan. Dia habis-habis kuliah, dia isap rokok dengan anak murid. Tu special dia. Biasa AJK masjid kalau nak isap rokok, dia sembunyi rokok, tak mau bagi ustaz nampak. Tu hak biasa. Tapi dia ni hak special dia ni, habis kuliah nanti kita makan minum sama-sama, dia buat keluar rokok, anak murid pun keluar rokok juga. Tu special dia. Tak apalah, yang tu saya tak petikai. Sebab saya, tuan-tuan, bab rokok ni saya berlapang dada. Kalau tuan-tuan tanya saya kata haram. Tapi kalau tuan-tuan kata makruh ke apa ke, saya tak ada masalah yang tu. Tapi nak ceritanya, itu antara apa yang dia buat. Jadi dalam setahun lebih macam tu, lebih kurang, tiba-tiba hilang. Dia tu hilang, ustaz tu hilang.
dalam keadaan anak murid duk follow dia dengan ramainya tuan-tuan. Tuan-tuan bayang satu bas mesti 40 orang, paling-paling sikit 30 orang duk follow dia. Masa tu saya duduk di Desa Murni Sungai Dua, dia ada kuliah juga di belah Sungai Dua tu, saya pun ikut dia tengok ramai orang. Tiba-tiba after 1 year macam tu lah, lebih kurang 2 years lebih kurang, hilang. Sebab kita pun ada kuliah, kita duduk tanya AJK Masjid, dia pun ceritalah sebab pinjam duit banyak sangat. Pi masjid ni, pinjangan AJK Masjid ni 3,000. Pi masjid lain pula pinjam dengan AJK Masjid lain pula 1,000. Ada ni 1,000 ni, 2,000 ni, 3,000 apa semua. Last sekali tak boleh nak bayar, lari. Ini satu benda tuan-tuan sekalian yang dilakukan oleh orang yang faham agama. Dia yang mengajar kita tentang agama, tapi dia buat benda-benda yang macam ni. Kan? Saya sendiri pun ada duk jadi benda-benda lagu tu. Ada AJK Masjid pinjam duit dengan kita, lepas tu dia dah malu dengan kita, dia dah tak jemput dengan kita, dah hilang gitu. Tak ada kuliah dah lepas tu. Kan? Jadi kita nak kata apa? Jadi benda yang berlaku. Baik. Jadi Imam Ibn Katsir dia bawa perhatian kita kepada isu ini, supaya kita orang yang mengaji, yang cuba belajar agama, kita kena faham bahawa dalam bab hutang piutang ni kita jangan pandang ringan. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa ayat Quran yang menceritakan peristiwa yang berlaku di arasy Allah adalah ayat berkenaan dengan hutang piutang. Qala al-Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Dia kata haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas annahu qala lamma nazalat ayatud daini. Dia kata apa? Imam Ahmad telah berkata, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salamah daripada Ali ibn Zaid, daripada Yusuf ibn Mahran, daripada Ibnu Abbas, yang menceritakan bahawa ketika mana ayat berkenaan dengan hutang piutang diturunkan, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Baik. Dia kata bahawa sesungguhnya orang yang mula-mula ingkar adalah Nabi Adam alaihi salam. Kita tahulah Nabi wa asa Adam rabbah, kan Nabi Adam derhaka akan Tuhannya. Selepas itu Allah Taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, lalu Allah mengusap punggung Nabi Adam alaihi salam dan dikeluarkan dari punggungnya itu semua keturunannya hingga hari kiamat. Tapi saya cerita dekat tuan-tuan, hadis ni dia ada masalah, para ulama petikai hadis ni. Cuma saya cerita dulu kepada tuan-tuan. Baik, lepas tu semua keturunannya ditampilkan kepadanya. Lalu Adam melihat di antara mereka satu orang lelaki yang kelihatan hebatlah, cemerlang, kan, hebat. Maka Adam AS bertanya, wahai Tuhanku, siapakah orang ini? Allah menjawab, dia adalah anakmu Daud. Adam berkata, wahai Tuhanku, berapakah umurnya? Allah menjawab, 60 tahun. Adam berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah usianya. Allah Ta'ala kata, tidak dapat, kecuali jikalau aku menambahkannya daripada usiamu. Dan tersebutlah bahawa usia Adam AS ditakdirkan selama 1000 tahun. Maka Allah tambah kepada Daud 40 tahun dengan diambil daripada umur Nabi Adam AS. Lalu Allah mencatatkan hal tersebut ke dalam satu catatan dan disaksikan oleh para malaikat. Ketika Adam hampir wafat dan para malaikat pergi kepadanya, maka Adam kata dekat dia, sesungguhnya masih tersisa usia aku selama 40 tahun. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya kamu telah memberikannya kepada anakmu Daud. Lalu Adam menyangkalnya. Adam kata, aku tidak pernah melakukannya. Maka Allah menampakkan catatan itu dan para malaikat mempersaksikannya. Jadi hadis ni ulama berbeza pendapat tentang status hadis ni. Sebahagian ulama kata hadis ni
gharib, kan hadis ni gharib, hadis ni mungkar, tidak dapat diterima dan sebagainya. Manakala Imam Al-Hakim dia bawa hadis ni dan kitab dia Al-Mustadrak dan sebagainya, maka di sana adalah perbahasan di kalangan para ulama tentang hadis ni. Tapi poin dia apa tuan-tuan dan sekalian? Poin dia ialah apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Kathir, dia bawa kepada kita bagaimana bila kita bermuamalah ni kita kena ingat tentang hutang tu penting. Macam cerita tadi dia nak cerita pasal hutang usia dan sebagainya, tapi yang tu para ulama mempertikaikan taraf hadis tersebut. Tetapi poin Imam Ibn Kathir, dia bagi kepada kita beberapa contoh untuk menunjukkan kepada kita bahawa bila kita terlibat dengan perkara hutang, pinjam meminjam dan sebagainya, maka dia kata hendaklah kita tulis. Hendaklah kita tulis. Sebab apa tulis? Imam Ibn Kathir kata kerana bila kita tulis, maka itu lebih terjaga, terpelihara. Apa yang terjaga, apa yang terpelihara? Iaitu contohnya jumlah barang. Barang apa kita ambil, banyak mana, tempoh nak bayar balik dan sebagainya. Dan lepas tu ada saksi yang menyaksikan hutang tersebut. Dan Imam Ibn Kathir kata kenapa benda ni disuruh oleh agama, oleh Allah Ta'ala sebegitu rupa. Dia kata hikmahnya itu ada pada penghujung ayat. Ada pada penghujung ayat 282, iaitu zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna ala tartabu, iaitu yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kita pinjam dengan orang 500, kita tak tulis, saksi tak ada, lepas tahun agak-agak ingat dah, tambah pula pinjam ramai orang, dengan orang ni pun 500, dengan orang tu pula 600, hak ni pula 1000. Macam mana kita nak ingat? Maka Imam Ibn Kathir kata ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa dengan kita tulis tadi, dia lebih memelihara rekod. Rekod tu, itu yang penting, dia kata. Baik. Kemudian ada dalam kitab Sahihain, yakni kitab Bukhari dan Muslim, melalui riwayat Sufyan bin Uyainah daripada Ibnu Abu Nujaih, daripada Abdullah Ibn Kathir daripada Abul Minhal, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menceritakan bahawa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, masa Nabi sampai di Madinah hijrah, tuan-tuan sekalian, penduduk Madinah ni dah biasa dah duk berhutang. Berhutang apa dia? Hasil pertanian, buah apa semua ni. Maknanya bab transaksi hutang ni benda biasa. Ada berhutang untuk tempoh setahun, untuk tempoh 2 tahun dan sebagainya. Maka bila Nabi sampai, Nabi tengok benda tu dah biasa berlaku macam tu, maka Nabi bagi tahu apa dia? Nabi kata man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang berhutang, maka hendaklah dia berhutang dalam sukatan yang dimaklumi dan dalam timbangan yang dimaklumi untuk waktu yang ditentukan. Kena bagi clear. Kalau buah berapa biji, kalau timbang, istilah kita sekarang ni berapa kilo. Lepas tu kalau hutang tu pula, berapa lama bagi masa hutang tu, sebulan ke 2 bulan, kena rekod. Nabi kata kena rekod. Itu yang penting. Baik, maka Imam Ibn Kathir kata Allah Ta'ala perintahkan untuk kita tulis supaya itu menguatkan ingatan kita dan memelihara rekod kita. Dia kata itu yang penting. Jadi tuan-tuan sekalian, itu apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kemudian lepas tu Imam Ibn Kathir
dia bawa pula satu cerita pasal satu orang daripada Bani Israel yang berhutang. Berhutang banyak mana tuan-tuan? Berhutang sebanyak 1000 dinar. Berhutang sebanyak 1000 dinar. Hadis ni hadis sahih. Dan Imam Bukhari dia bawa cerita ni tuan-tuan, riwayat ni dalam 7 tempat dalam Sahih Bukhari. Mana benda ni sangat banyak manfaat dia kepada kita untuk kita pelajari. Apa dia? Iaitu ada satu orang lelaki di kalangan Bani Israel. Dia minta pinjam dengan satu orang lelaki juga daripada Bani Israel. Dia minta pinjam berapa? 1000 dinar. Maka orang yang ada duit tadi bagi tahu dekat dia, dia kata, bawa mai, dia kata, bawa kepada aku saksi supaya transaksi ini ada saksi dia. Maka apa kata orang hak nak minta pinjam duit ni? Dia kata, cukuplah Allah sebagai saksi. Dia kata lagu tu. Kalau tuan-tuan nak tak? Orang nak pinjam duit dengan kita, kan, tak kira lah berapa ribu pun, lepas tu bila kita kata kena tulis ni, kena ada saksi, dia kata cukup Allah sebagai saksi. Kalau kita hak tukang bagi pinjam tak apa, ni hak pinjam duit, dia kata lagu tu. Berat ni. Jadi apa yang berlaku? Bila dia kata cukuplah Allah sebagai penjamin, orang hak ada duit ni kata apa? Dia kata engkau benar. Mana dia setuju? Dia setuju, tak apa, Allah jadi penjamin. Lalu orang yang ada duit tadi, dia bagilah duit dia sebanyak 1000 dinar tadi untuk waktu yang telah mereka setuju. Berapa lama dia setuju bagi duit. Lepas tu si peminjam 1000 dinar ni tuan-tuan, dia pun berlayarlah, naik, bahasa kita perahu lah kita kata, naik perahu. Lepas dia selesai urusan dia, dia pun cari perahu dia untuk membolehkan dia balik semula ke tempat yang dia jumpa tempat pinjam duit tadi. Dia nak balik semula tempat tu sebab dah sampai tempoh untuk buat repayment, untuk buat pembayaran balik. Tapi bila dia nak balik, dia tak jumpa kapal ke perahu ke apa semua yang membolehkan dia untuk dia berlayar naik perahu tu untuk pergi semula ke tempat untuk dia bayar hutang tadi. Dia tak jumpa. Apa orang ni buat? Dia duduk tengok tepi ayak tu, dia tengok ada sebatang kayu. Dia tengok ada sebatang kayu. Lalu dia ambil kayu tu, dia buat lubang kat tengah-tengah kayu tu. Kemudian duit 1000 dinar hak dia nak pergi bayar hutang tadi, dia pergi masukkan dalam kayu tadi. Sekali dengan satu surat. Dia tulislah mesej dalam tu. Dia tulis mesej dalam tu, dia masukkan dalam lubang kayu tersebut dan dia sumbat lubang tadi bagi rapat. Sebab ialah nak hanyutkan apa ni atas air, tak mau bagi rosak dengan air masuk dan sebagainya, dia sumbat dengan duit 1000 tadi. Lepas tu dia hanyutkan ke tepi laut dan dia lempar kayu tersebut. Dia tolak kayu tu, dia lempar kayu tersebut dan dia kata apa? Dia kata, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa aku pernah berhutang kepada si fulan sebanyak 1000 dinar. Ketika dia meminta kepada aku seorang penjamin, guarantor, penjamin, maka aku kata kepada dia, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan ternyata dia setuju, dia rela dengan hal keadaan tersebut. Dan dia kata, sesungguhnya aku telah berusaha sungguh-sungguh untuk mencari perahu, tetapi aku tidak menemui walaupun satu buah perahu sekalipun. Maka dia kata, sesungguhnya sekarang ini aku kirimkan ini kepada engkau. Dia kata, aku kirimkan ini kepada engkau. Lalu dia lemparkan kayu itu ke laut hingga tenggelam ke dalam laut itu. Lepas tu dia pun berangkat, dan pada masa yang sama dia tetap mencari perahu untuk balik semula pergi berjumpa dengan orang hak dia pinjam duit tadi. Hak bab kayu tadi, hutang 1000 tu dia dah masuk duit, dia tolak, lempar dalam laut. Dan dia harap kayu tu sampai kepada orang yang bagi pinjam duit kepada dia.
Pada masa yang sama, dia sendiri tidak putus asa. Dia usaha juga untuk pergi cari kenderaan, perahu lah, untuk sampai ke tempat orang hak bagi pinjam duit kepada dia. Maka apa berlaku tuan-tuan? Dia kata dia pun cari, kan? Dia cari. Dalam satu tempoh tertentu, orang hak bagi pinjam duit kat dia tadi berjalan di tepi laut sebab janji nak jumpa kat situ. Masa dia berjalan tu, dia tengok ada kayu hanyut. Bila dia nampak ada kayu hanyut, dia kata apa? Maka dia kata dia jumpa kayu tadi, dan dalam kayu tadi ada duit, kan? Dalam kayu tu ada duit. Dia ambil kayu tu, bawa balik kepada keluarga dia untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Maka bila dia sampai rumah dia, dia potong kayu tu, dia belah apa semua. Masa tu dia tak tahu lagi dalam kayu tadi ada duit 1000 dinar. Maka bila dia belah kayu itu, dia jumpa duit 1000 dinar dan ada message, ada surat dalam tu. Jadi lepas tu tuan-tuan, orang yang berhutang tadi sampai, dan dia bawa 1000 dinar hak lain pula. Orang yang berhutang tadi, dia bawa 1 dinar yang lain. Dan dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah, aku dah usaha sungguh-sungguh cari perahu untuk aku bayar hutang kepada kamu duit 1000 dinar itu, tapi aku tak jumpa satu perahu pun, sehinggalah aku jumpa perahu hak aku dapat ni. Dia kata, mana dia dah terlewat. Dia dah terlewat. Dan dia tanya, apakah engkau ada kirim apa-apa kepada aku? Ni hak pemiutang, orang hak bagi duit tadi. Dia tanya dekat orang yang berhutang duit, kamu ada kirim apa-apa kepada aku ataupun tidak? Lepas tu dia kata apa? Orang yang berhutang ni kata, bukankah aku dah bagi tahu kepada kamu bahawa aku tak jumpa perahu apa pun, satu pun aku tak jumpa, kecuali perahu yang aku naik sekarang ni, dia kata. Lalu orang yang bagi hutang tu kata apa? Sesungguhnya Allah telah membayarkan hutang kamu. Allah telah bayarkan hutang kamu melalui apa yang engkau kirimkan di dalam kayu tersebut. Maka kembalilah kamu dengan 1000 dinar kamu itu. Dia suruh balik, sebab duit tu dah dapat. Tuan-tuan, hadis ni dia panjang, jadi saya baca terjemahan saja. Imam Bukhari dia letak hadis ni dalam Sahih Bukhari 7 tempat. 7 tempat. 7 tempat yang berbeza dalam Sahih Bukhari. Maka sudah tentu hadis ni dia ada hikmah yang sangat berguna kepada kita bila bercakap dalam bab bayar hutang, usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji kitab Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang cerita pasal penyakit, cerita pasal musibah, masalah yang melanda kita dan bagaimana kita nak rawat benda tu. Dan Imam Ibn Qayyim dia ambil benda ni, dia pun cerita benda yang sama, dan Imam Ibn Kathir ulas, dan Imam Bukhari letakkan hadis hak panjang ni tuan-tuan 7 tempat dalam Sahih Bukhari. Apa yang hebat sangat dengan cerita ni? Mesti ada kehebatan dia. Sampai sebegitu rupa para ulama berinteraksi dengan hadis ni. Imam Bukhari sampai ulang 7 kali ni, letak di 7 tempat yang berbeza dalam Sahih Bukhari. Maka untuk kita dapat sedikit manfaat daripada hadis ni tuan-tuan, kita tengok sedikit apa yang kita boleh ambil pelajaran daripadanya. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, hadis yang cerita pasal orang ni, dia nak tunjuk kepada kita yang kata tawakal tu apa dia. Yang kata tawakal tu apa dia. Kalau kita hak kita duk faham selama ni, dah cari perahu tak ada, takkan kita nak buh duit tu dalam kayu, nak hanyutkan kayu tu? Kalau kita
Tak apalah, kita carilah perahu, kenderaan mana pula apa semua. Lewat sikit pun tak apa, yang penting kita cari orang yang bagi pinjam duit kepada kita. Tapi hadis ni dia lain. Hadis ni cerita tahap tawakal orang ni dan kesungguhan dia dalam usaha dia untuk membayar hutang tepat pada waktu. Dia tak mau terlewat dalam membayar hutang yang dia dah janji dah dengan orang yang bagi hutang kepada dia. Menyebabkan apa dia buat? Apa dia buat, tuan-tuan? Dia sanggup korban 2,000 dinar. Dia hutang 1,000 je. Hak dia hutang 1,000. Tapi dia sanggup hilang 2,000 dinar. 1,000 bubuh dalam kayu, bagi hanyut tengah laut. Hak lagi 1,000 dia bawa cari perahu, jumpa perahu tu, naik perahu tu, pergi cari orang yang bagi hutang dekat dia. Mana 2,000. Hak 1,000 tadi hilang ke apa, tak kisah, dia serah kepada Allah. Tapi hak 1,000 yang kedua dia bawa juga untuk menunjukkan kesungguhan dia dalam membayar hutang. Soalan dia, tuan-tuan, kita bila kita berusaha, ada tak sampai tara ni? Ada tak sampai tara ni? Sebab tu orang bila duk cerita pasal Perdana Menteri kita yang ke-10, kan, dalam kempen pilihan raya, ada orang kempen dia kata dia tak mampu dah nak jadi pilihan raya, nak jadi Perdana Menteri, kekal PM tepi. Orang duk perli, duk kata macam-macam, tuan-tuan sekalian. Tapi nak cerita, kalau kita usaha, walaupun dari segi logik akalnya tak ada harapan dah dia, dengan masuk penjara, ulang-alik masuk penjara dan sebagainya, dengan segala jentera kerajaan dan sebagainya, tak ada harapan dah. Tapi kita tengok macam mana kesungguhan tu berjaya tak? Berjaya. Saya tak tahulah tuan-tuan sokong parti mana ni. Saya bagi contoh saja. Saya bagi contoh. Maknanya kalau kita usaha keras, dapat. Macam tu juga, tuan-tuan, bila kita sakit, bila kita ada masalah, kita serabut dengan pelbagai isu di pejabat, masalah perniagaan, masalah anak kita dan sebagainya, kita tak boleh mudah menyerah kalah. Tak boleh. Kena double, triple usaha kita. Benda yang kita harapkan mungkin banyak ni, kita kena gandakan usaha kita. Sebagaimana orang tadi daripada Bani Israel, dia berhutang 1,000, patut dia bawa 1,000, tapi dia tak bawa 1,000. Dia kirim 1,000, dia bawa 1,000, 2,000 dia bawa. Untuk apa? Untuk pastikan, to make sure hak dia pinjam tadi dia dapat bayar. Dan Allah menzahirkan kekuasaannya dengan berlaku benda yang ajaib. Bila kayu yang dia hanyutkan itu benar-benar sampai kepada orang hak dia pinjam duit 1,000 dinar. Allah dia kasih kepada hamba dia. Allah dia belas kasihan kepada kita semua. Maka kita kena minta belas kasihan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sekalian pelajaran yang kita boleh ambil daripada kisah berkenaan. Jadi ini mengajar kepada kita untuk kita kuat semangat dalam hidup. Jangan mudah menyerah kalah kepada masalah-masalah yang melanda dalam kehidupan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi laruziqtum kama yurzaqu tayru taghdu khisama wa taruhu bitana." Jikalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Berangkat pada waktu pagi dengan perut yang kosong, balik pada waktu petang dengan perut yang kenyang. Masa keluar tu tak tahu rezeki macam mana, perut kosong, tapi balik dengan perut yang kenyang. Kalau burung boleh mengenyangkan perut dia dalam usaha dia mencari rezeki, maka kita sebagai manusia, tuan-tuan,
kita kena lebih-lebih lagi dalam kesungguhan kita berusaha untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, tuan-tuan sekalian, iaitu surah Al-A'raf ayat 172, kan? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 172 yang diberikan contoh oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Apa kata dia? Apa kata Allah? Iaitu kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini, yakni terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksud Imam Ibn Qayyim untuk kaitkan dengan maf'ul li ajlihi ataupun maf'ul min ajlihi? Baik. Untuk faham ayat ni tuan-tuan perlu tengok kepada keseluruhan ayat tersebut. Kalau tuan-tuan tengok keseluruhan ayat tersebut, surah Al-A'raf ayat 172. Apa kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan ayat ini? Imam Ibn Katsir, kalau tuan-tuan tengok keseluruhan ayat tersebut, bermula daripada wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim sampai habis, sampai akhir ayat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Lepas tu Allah Ta'ala berkata, alastu bi rabbikum, kan bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami menjadi saksi. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, kami jadi saksi apa? Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat, kan, kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Imam Ibn Katsir pasal ayat ni? Imam Ibn Katsir kata Allah Ta'ala cerita kepada kita bahawa dia telah mengeluarkan manusia ni, Bani Adam, dari sulbi untuk mengadakan kesaksian atas diri mereka. Tujuan dia apa? Untuk jadi saksi atas diri mereka bahawa Allah adalah Tuhan dan pemilik mereka, dan bahawa tidak ada Tuhan selain daripada dia. Kita ni tuan-tuan, sedar-sedar kita dah ada atas dunia. Tidakkah terlintas dalam hati kita nak tanya, macam mana kita ni tiba-tiba muncul atas dunia? Tuan-tuan ingat tak benda yang berlaku sebelum ni? Sebelum kita ada atas dunia, tuan-tuan boleh ingat tak? Tak ingat. Malah masa usia kita setahun pun tuan-tuan, kita tak ingat. Mak kita cerita macam mana kita telanjang berlari atas jalan, lari keluar daripada rumah, mak kita cerita. Jiran kita cerita, mak menakan kita cerita, macam mana dia susukan kita apa. Kita boleh ingat tak tuan-tuan? Kita tak ingat. Masa kita duduk atas dunia pun tuan-tuan, waktu kita kecil lagi tu, usia kita beberapa bulan, kita tak ingat. Saya pun kalau tuan-tuan tanya, saya boleh ceritalah satu dua kejadian yang saya ingat waktu saya belum sekolah. Adalah satu dua kejadian, hak lain tak ingat. Masa umur saya setahun, saya tak ingat. Jadi apatah lagi untuk kita ingat benda hak sebelum itu, masa kita dalam perut ibu kita, yang kata duk tendang perut mak. Tuan-tuan ingat? Tuan-tuan pergi tendang perut mak, mana ingat? Kita tak ingat pun. Mak kata, oh, hang tendang apa semua. Mak duk cerita, kita tak tahu apa pun. Maka kenapa kita dilahirkan atas dunia, keluar daripada sulbi? Maka Allah Ta'ala kata untuk menjadi saksi bahawa Allah tu jadi Tuhan. Boleh tunjuk siapa dia Tuhan? Tak boleh tunjuk. Yang Tuhannya adalah Allah, dan Allah tidak sama dengan makhluk.
Kita nak describe Allah dengan bentuk patung berhala sebagaimana yang dibuat oleh agama-agama lain, kita tak buat. Kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan apa kata Imam Ibn Katsir? Dia bawa satu ayat lain, iaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Imam Ibn Katsir dia bawa hadis berkenaan dengan setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam riwayat yang lain dalam keadaan memeluk agama Islam, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, sebagaimana hal keadaan binatang ternakan yang mana kita boleh lihat ada tak cacat celah yang ada pada binatang ternakan itu. Jadi Allah Ta'ala dia cerita macam mana proses manusia tadi. Jadi kita azan Baik, sidang hadirin mukminin, sebagaimana yang kita sebut tadi dalam hadis dalam kitab Sahihain disebutkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah wa fi riwayatin 'ala hadhihi al-millah
fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuladul bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan riwayat lain sebut dalam keadaan memeluk agama ini, ala hadhil millah, dalam keadaan memeluk agama ni, yakni agama Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani ataupun seorang Majusi, sebagaimana dilahirkan haiwan ternakan, kan? Yang mana apakah kamu merasakan, melihat adanya cacat cela padanya? Baik, hadis ni tuan-tuan sekalian, sebahagian ulama' dia kata apa? Dia kata ini antara contoh peranan ibu bapa dalam membentuk anak dia. Ibu bapanya lah yang boleh mencorakkan anak dia tu akan jadi apa. Dan kalau kita belajar tuan-tuan dalam sirah, bab hak awal tu, ulama' cerita apa tuan-tuan? Ulama' cerita kenapa dipilih semenanjung tanah Arab. Kemudian kita tengok huraian ulama'-ulama' sirah tentang lokasi Mekah, tempat permulaan dakwah Islamiah tu. Kedudukan dia dengan Empayar Rom macam mana? Jauh. Kedudukan dia dengan Empayar Parsi macam mana? Jauh. Pertembungan antara Rom dengan Parsi, yang mana Mekah tu dia sangat jauh. Maka ulama'-ulama' sirah mengatakan bahawa itu menunjukkan lokasi strategik yang Allah Ta'ala tentukan tempat permulaan Islam itu, supaya perkembangan Islam itu tidak tergugat. Cuba tuan-tuan fikir secara logik. Allah yang maha berkuasa, boleh tak dia mulakan Islam tu di Rom? Boleh. Kalau Allah dia nak sesuatu, tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang Allah. Boleh tak Allah dia nak mulakan Islam tu dalam Empayar Parsi, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam istana Fir'aun? Boleh. Allah Ta'ala maha berkuasa. Tapi bila kita belajar sirah, ulama'-ulama' mengajar kepada kita dalam perbahasan berkenaan dengan lokasi, kenapa Mekah yang terpilih, menunjukkan betapa penting kita ni ada strategi. Penting kita ni kena ada plan. Kita ada anak, apa strategi kita supaya anak kita ni jadi anak yang soleh? Apa plan kita supaya anak kita ni menjadi anak yang terpelajar? Apa usaha kita supaya anak kita ni akhlak dia baik, elok, tidak bercampur gaul dengan anak-anak yang akhlak dia buruk? Kita kena ada strategi, kita kena ada plan, kita kena ada rancangan. Dia tak boleh anak tu jadi baik macam tu saja, tak boleh. Kita sebagai ibu, kita sebagai bapa kena ada strategi. Kena ada tuan-tuan. Tadi masa saya duduk bersiap nak datang kuliah, duduk baca dalam paper Pili meninggal dunia. Kita panggil Pili, orang Melayu panggil Pili. Sebutan betul apa? Pele. Lebih kurang lah, saya pun tak pandai nak sebut Pele ke apa kan. Nanti silap sebutkan bunyi benda lain pula. Kan? Jadi ustaz ni tuan-tuan ingat senang ke jadi ustaz? Kita bercakap, kita pun tak perasan kita sebut silap. Yang tuan-tuan duduk dengar gelak je, apa ustaz tu. Kita duduk depan orang ramai, kita pun tak perasan. Jadi saya nak sebut pun saya tak berapa berani. Kita sebut Pili lah senang. Sebut Pili. Baik. Pele ataupun Pili kan. Baik. Pili ni tuan-tuan, saya duduk baca tadi. Bila dia meninggal dunia, pemberita bawa keluar cerita-cerita dia. Antaranya apa? Tentang kisah dia yang dibayar 120,000 US dollar untuk dia tunduk ikat kasut. Untuk dia tunduk ikat kasut sebelum perlawanan bermula. Tuan-tuan tengok strategi tu. Saya pun duduk baca. Apa cerita? Cerita dia tuan-tuan,
Kan? Ni cerita tahun 1970. Lama dah. Tahun 70. Saya tak lahir lagi atas dunia. Man pun tak ada lagi. Betul tak? Man pun tak wujud lagi atas dunia. Saya pun tak wujud lagi atas dunia. Masa tu tahun 1970, Pili ni dia ada buat perjanjian, ada agreement dengan Puma. Puma tahu kan? Yang buat kasut tu. Puma. Yang bagi dekat dia untuk bawa iklan dia ni, dia bagilah dengan beberapa jumlah, 25,000 US dollar dan sebagainya selama beberapa tahun apa semua. Jadi tugas Pili ialah mempromosikan kasut Puma. Brand jenama Puma tadi. Itu tugas dia. Tapi yang saya nak cerita kepada tuan-tuan ialah bagaimana Puma ni dia atur strategi. Dia buat plan supaya nama dia tadi terkenal, supaya jadi viral. Dia ada plan. Apa dia buat, tuan-tuan sekalian? Iaitu dia bayar kepada Pili, dan Puma juga bayar kepada cameraman. Bayar kepada cameraman. Dia buat apa? Iaitu Pili akan pakai kasut boot Puma, dan dia akan minta dengan pengadil supaya stop jam sekejap untuk membolehkan dia ikat tali kasut dia. Kan? Untuk dia ikat tali kasut dia. Tujuan dia apa? Bila dia tunduk ikat tali kasut tu, nanti kameraman akan zoom. Dia yang duk tunduk ikat tali kasut, nanti nampak jenama Puma. Tuh, tuan-tuan tengok orang meniaga, orang bisnes, dia ada plan dia, dia ada strategi dia, dia ada usaha dia. Sama macam orang duk meniaga sekarang kedai makan. Pasal apa ada nama nasi ganja? Besar tulis. Kita kata tak boleh ke bubuh nama lain. Oh, strategi perniagaan nak tarik orang, buh nasi ganja. Agak-agak orang masjid pergi makan tak nasi ganja? Saya nak masuk pun tak ada selera, tuan-tuan. Nak masuk tak ada selera. Tak apa, nasi ganja okey lagi. Nu dekat Pala Batas ada rojak tonggek. Tonggek, tuan-tuan, buh nama. Saya duk lalu dengan isteri saya, duk tengok, Allah, kita rasa hak lapar ni pun tak tergamak nak pergi makan rojak tonggek, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tonggek tu apa? Saya tak mau cerita, tuan-tuan pun tahu. Tak ada selera. Kita orang masjid, kita orang mengaji, yang semayang ni tak ada selera, tuan-tuan. Rojak tonggek. Tu tak cerita lagi nama nasi lemak janda lah, apa semua. Allah. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, promosi, iklan, supaya orang tertarik. Kalau buah nasi lemak biasa, orang tak rasa pelik, maka dia buah nama yang pelik-pelik. Lepas tu ada nasi apa, nasi hantu ke apa dekat Pala Batas. saya duk tengok, hantu mana pula saya nak masuk pun, tuan-tuan. Duk lalu tadi, Allah. Kan, macam-macam lah, tak apalah, yang tu dia punya strategi dia. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan, dia dibayar 120,000 US dollar. Masa tu tahun 70 World Cup, 120,000 US dollar. Kalau kita adjust rate 120,000 US dollar tu hari ni, tuan-tuan, berapa jumlah dia? Ambil kira inflation rate, ambil kira kadar inflasi sekarang, berapa nilai dia? 1 juta US dollar nilai sekarang. Untuk dia buat apa? Untuk dia tunduk ikat tali kasut. Tuh, yang kata strategi tu. Lepas tu pula cameraman pun juga dibayar, tuan-tuan. Cameraman dibayar supaya dia boleh zoom. Kan? Perbuatan Pili tadi. Jadi itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan bahawa orang meniaga pun dia ada strategi, dia ada plan, dia ada usaha dia. Maka kita dalam bab agama takkan tak ada strategi. Dalam bab agama takkan tak ada plan. Kena ada benda-benda yang macam ni. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat itu, insya-Allah. Kita sambung dalam kuliah kita akan datang contoh-contoh seterusnya yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.